Ni kata ni berjiwa rakyat semua untuk demi komuniti, tapi bila belakang PM saya bila jumpa kat stadium salam saya, cakap congrats. Saya pun tak faham kenapa orang macam ni. Belakang-belakang punyalah kuat, depan-depan takut pula macam tikus lah nak salah salam. Saya tak cari pasal dengan diorang, saya tak rasa apa-apa pun. Dia yang nak minta maaf, dia yang tahu dia bersalah. Okay, nama saya Muhammad Fazli bin Razak. Saya salah seorang pengasas untuk pasukan GBX Esports. So basically pasukan GBX Esports ni ditubuhkan pada tahun 2020. Tetapi kita dah mengenali Luqman Haziq ataupun Fenray ni pada tahun 2017. Pada 14 Disember 2017 tu kita bertemu dekat pavilion. Sebelum tu memang kita dah kenal lah. Tetapi untuk officiate dia menjadi sebahagian daripada talent daripada Under Games Bond, dan kita berbincang berkaitan dengan beberapa perkara. Kerana pada waktu itu Luqman ni dia berjaya menjadi pemain Asia Tenggara pertama untuk pergi ke Food Champs Cup di Barcelona. Jadi start daripada itu kita bantu dia daripada pelbagai sudut, dan yang paling penting sekali selepas balik daripada Barcelona tu, okey, kita orang duduk, dan ini saya memang tak boleh lupakan lah. Kita ada bincang, kita ada borak, dan salah satu benda yang kita borakkan ataupun impikan pada waktu itu selepas daripada Barcelona Food Champs Cup tu, kita ingin pergi ke FIFA World Cup ataupun mana-mana kejohanan dunia yang rasmi di peringkat World Cup, World Cup. Jadi alhamdulillah pada tahun 2020 kita menjadikan GBX Esports ni sebagai pasukan rasmi, dan pada tahun 2020 tu kita bermula dengan Luqman Haziq juga, Fenray bersama dengan Ayin, dan kita berjaya masuk ke playoff. Tetapi memandangkan COVID situation pada waktu itu tidak mengizinkan kita fly untuk bermain di main event, so kita ada playoff untuk Asia sahaja. Jadi tahun ini alhamdulillah pasukan GBX Esports di mana Luqman dan juga Akmal berjaya untuk menembusi kiranya menjadi pasukan pertama Malaysian yang ke kejohanan FIFA World Cup ataupun FIFA Club World Cup. So itu satu pencapaian yang amat membanggakan, kerana memang kita dah pasang hajat, dia cakap kita dah plan, kita dah strategize 5 tahun sebelum ini. So pada 2017 tu, 2018 kita memang ada pasang, orang cakap, impian untuk ke kejohanan dunia, dan alhamdulillah pada tahun 2022 kita berjaya untuk ke FIFA Club World Cup. 2018 we already noticed Luqman and his performance, and also after that then we follow up him into and the growth into with GBX together. Then from that time then we keep continue to support GBX. Saya dengan Games Bond GBX saya dah lama lah, probably paling lama antara semua player lain. Saya dah dekat 5 tahun since saya first qualify Barcelona FIFA 18 dulu, and then untuk tahun lepas merupakan tahun pertama GBX ditubuhkan. Situ saya bermain dengan Ayin. So tahun lepas kami dapat tempat keempat daripada seluruh Asia untuk FIFA Club World Cup. Untuk tahun ni saya bermain dengan Akmal, partner saya untuk FIFA 22 ni, dan juga bukan setakat untuk GBX tapi juga untuk pasukan kebangsaan Irimau. So saya dengan Akmal tu memang dah ada chemistry yang lama lah, since last year lagi. So tahun lepas kami jadi qualify ke FIFA Nations Cup, tapi pertandingan terpaksa dibatalkan kerana masalah COVID tahun lepas. So tahun ni kami jadi sekali lagi untuk qualify ke Copenhagen, Denmark, tapi kali ni kami bawa nama GBX, dan boleh cakap dia something yang boleh kata memuaskan hati kami lah, sebab orang kata dah setahunan tunggu tapi tahun lepas tak ada rezeki untuk pergi, tapi tahun ni rezeki mihak pada belah kami. So memang excited lah untuk pergi ke Denmark tahun ni. Terus terang, sebagai seorang ibu memang
anti gembira lah. Sebab sebelum ini dia dah dapat tahu, dah dimaklumkan dia layak kan. Tapi oleh kerana PKP dia ditunda. Itu pun menyebabkan bila dia menang untuk kali ini memang sangat gembira lah. Dia sebenarnya yang kali ni layak ni saya tak berapa terperanjat sangat lah. Tak ada terperanjat, tak ada apa, sebab dia dah banyak kali pergi dah kan. Dia dah pergi ke Manchester, dia dah pergi ke Barcelona, dia dah pergi ke Madrid. Jadi dia ada pergi, dia sebenarnya yang kalau nak cakap lah, masa dia dah nak pergi Jerman tu, masa PKP nak mula, jadi cancel. Jadi masa tu kita semua dah macam kalau dengar berita-berita ni, kalau sekarang ni dah tak ada apa-apa dah. Kadang-kadang keluar dalam TV pun tak payah tengok pun tak apa dah. Sebab dia dah terlampau banyak sangat. Jadi dah biasalah saya. Dan tapi saya bangga anak saya expect lah dia memang dia boleh pergi, sebab tahun lepas pun dia dah qualify kan. Jadi tak dapat sebab PKP. Jadi kali ni kalau dia masa dia cakap dengan saya tu, masa tu saya dekat bawah tengah makan tak salah saya. Dia turun, dia beritahu dia qualify. Dia kata, tapi daripada awal lagi dia cakap dia ada peluang yang besar lah masa lawan tu kan. Dia kata dia ada peluang yang besar. Jadi kita kira ini macam normal lah, sebab pada tahap dah 3-4 tahun ni kira kemenangan tu pada dia adalah satu yang normal lah. Perasaan saya rasa biasa-biasa, sebab benda ni bagi saya benda yang bukan satu benda yang orang kata besar sangat pun. Just saya qualify. Kalau saya dah menang tournament Club World Cup ni boleh cerita. So untuk qualify tu memang benda yang orang cakap expectation saya untuk qualify at least satu event. Cuma tahun ni agak pelik sikit lah, sebab saya tak adalah fokus sangat main FIFA. Saya rasa saya spend masa yang sangat minimum dalam FIFA 22. Walaupun saya hanya pakai player macam Eric Bailly pun, saya still boleh qualify ke tournament international. So saya rasa tu benda yang saya rasa orang kena expect lah setiap tahun. Berlawan balik dengan orang-orang yang saya dah pernah jumpa seperti Tex, seperti Gorilla. So tu semua yang saya pernah jumpa dan dapat lawan balik selepas 3-4 tahun. So tu something yang saya memang excited dan tak sabar lah. Lokman Haziq ni kalau kita tengok ramai orang kata yang dia dah tak perform, dia dah makin merudum dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok statistically, kita tengok daripada pencapaian dia untuk FIFA 22 ni, sebenarnya dia dah mencapai banyak kejohanan-kejohanan international yang lainnya tak ada. Sebagai contoh, Singapore Open dia dapat tempat kedua. Untuk yang first Global Series, FIFA Global Series qualifier untuk minggu pertama tu, dia antara Malaysian yang melayakkan diri ke knockout round, dan dia menang Piala Malaysia dan beberapa kejohanan-kejohanan lain. Dan yang paling penting dia juga menjadi fokus yang kita taruhkan kepada dia ni adalah untuk kejohanan international. Dan alhamdulillah untuk tahun ini memang berbaloi. Fokus yang kita berikan kepada Lokman Haziq ni dibalas dengan kejayaan beliau melayakkan diri ke FIFA Club World Cup. Sebab itu kadang-kadang ramai yang tak faham. Kadang kita anggap semua satu player ni dia kena main semua tournament. Sebenarnya kita dah meletakkan fokus kepada pemain-pemain yang tertentu, kepada kejohanan-kejohanan tertentu. Main game pun saya tak suruh dia untuk main profesional ni. Tapi kalau dia boleh buat, kita akan bagi support. Kalau nak ikutlah masa dia matrik dulu kan. Saya Sabtu Ahad tu kalau cuti sekejap tu saya akan bawa balik tau. Bawa balik dia supaya dia boleh main game kat rumah. Itu dia rahsia dia. Sebab saya pukul 8 pagi tu masa buka pintu tu aja kan, saya dah ada dekat depan tu dah. Bawa anak saya untuk main. Sebab dia mula menyerlah ni sebab masa dia matrik tu. Bila kawan dia menang kan, dia nampak kawan dia menang, lepas tu dia pun main selalu dengan kawan-kawan dia kata, saya pun boleh main game tu kan. Jadi dia seronok lah. Jadi kita seronok tu, saya nak kena support dia tu lah. Dia anak sulung saya. Dia seorang sahaja lelaki dan saya yang saya lahirkan. Dia tidak menyusahkan saya. Dari dia kecil, pikiran saya takut dia keluar ke mana ke. Sebab life dia ni memang di rumah, dan dia seorang yang bagi saya lah, saya bersyukur mendapat anak seperti dia kerana dia tidak menyusahkan saya, dia sentiasa membanggakan saya. Itu dia. What I noticed from Lokman is he is a very
consistent player, and also he is a very hardworking during training, and also he's a very serious. He know his vision. So on our side kita rasa macam in a way bangga lah, because this is where kita Malaysia punya team qualified untuk world punya championship lah. So I think this will be a very good opportunity. So kita boleh tunjuk that kita punya talent untuk e-sport ni ada sebenarnya. Jadi kita nak kena gilapkan lagi. I think dengan inisiatif yang Gamesborn buat ni semua, I think we'll be able to have a good number of player yang kita mungkin not only dekat FIFA, mungkin ada games juga kita boleh bawa masuk sekali. Bagi saya, diorang kelakar, boleh jadi pelawak. Sebab saya tak kenal diorang. Saya rasa diorang yang patut tukar negara sebab Malaysia perlukan saya. Bila kita sebut netizen, dia di mana-mana. Netizen ni dia suka, dia ada hak untuk bersuara. Itu netizen. Dia ada hak untuk menulis, meluahkan apa yang dia nak. Itu mulut manusia kan. Kita tak boleh tutup. Tetapi kita kena mengawal. Dia kita macam inilah, ini yang saya tekan kepada anak saya, bila dia menceburi bidang yang selebriti ni, dia tak boleh lari daripada kena kritik, kena kata, kena puji, tu semua dia punya asam garam tau. Jadi kita bila sampai ke tahap ni, saya selalu tekan kepada anak saya, jangan koyak je. Jadi bila dia orang kutuk kita ke kata kita, dan kadang-kadang kita rasa tak kena kata-kata tu, tapi kita buat ignore je lah. Tapi bila dia orang puji pun kita jangan ambil sangat, nanti kita terlupa daratan ni. Jadi kita akan terima macam it's part of parcel of life lah. Saya rasa diorang memang perlukan banyak kasih sayang, perlukan banyak, orang kata apa, attention. Tapi saya tak kisah sebab saya baca pun saya gelak-gelak like literally tak kisah apa orang cakap. Macam si Fulan A, si Fulan B cakap kan, saya tak kisah sebab diorang tak penting lah hidup saya, diorang tak relevan. Saya tak kisah. Saya tidur lena malam tak fikir pasal diorang, diorang tak tidur lena malam fikir pasal saya. So siapa yang susah, diorang. Saya okey. Bagi saya kesian lah kat diorang. Saya lagi banyak rasa kesian sebab orang macam tu tak bahagia hidup dia. Hidup saya happy je. Saya main FIFA ke tak main FIFA, saya happy je. Saya ada banyak lagi benda yang lagi balus saya buat. Saya lagi banyak lagi orang yang suka saya and support saya. So saya tak kisah pasal komen-komen ni. Just tu lah. Saya rasa kelakar satu, saya troll diorang. Saya try layan diorang sebab saya rasa benda tu menghiburkan. Especially kalau saya tengah bosan, tengah lepak mamak dengan member kan, saya macam jom kacau orang macam ni, orang kelakar je ni kan. Saya macam cuba masa dia macam tak penting, tapi saya rasa kelakar orang macam ni. Tapi kalau saya tak layan tu, memang saya tak layan lah, saya tak kisah. So bagi saya, kalau orang macam ni nak teruskan kecam pun tak ada masalah. Sebab saya tahu tak semua orang suka saya. Sebab saya tak tahu memang nama saya, tapi nak buat macam mana. Macam yang komen tadi cakap Malaysia tak perlukan saya tu, dia silap lah. Sebab Malaysia perlukan saya. Setiap tahun saya yang bawa nama Malaysia. So tu benda fakta. And dia bukan nak belagak ke apa, dia just fakta. Saya just main je game saya. Saya tak rasa saya hutang dengan sesiapa. Saya tak rasa saya perlu proof yang saya ni power, saya ni terbaik kat Malaysia. Sebab result speak for itself. In the end, tahun ni pun saya still, walaupun saya tak main game ni, saya still qualify ke event terbesar pada tahun ni. So in the end, and saya even menang Sukan C. Saya lupa pasal saya punya tahun ni perjalanan Sukan C. FIFA Online 4 pun saya dapat tempat ketiga, bronze medals. FIFA yang saya main tak sampai 2 minggu pun, tapi saya dapat depth dalam masa 2 minggu. So kalau orang nak teruskan, kalau orang nak kecam ke kat komen ke, orang nak take out of context video ni kan, macam ambil klip belagaknya FIFA ni, saya tak kisah. Saya tak belagak pun, saya tak cerita kat orang saya power. Korang boleh pilih siapa korang nak support, saya tak kisah pun. Literally saya lena tidur malam. So good luck kepada yang akan cuba untuk teruskan komen-komen yang menarik ni. Kalau jumpa depan, saya harap still cakap benda yang sama. Sebab kebanyakannya bila jumpa depan, salam cium tangan dengan saya tak tipu. Lokman ni dia lah dulu dia squad sidai orang lah. Jadi sidai pun kadang-kadang janji dia partikan juga. Saya nak minta maaf. Saya rasa salah kat tahun ni. Especially tahun ni sebab saya stream pun kejap je. Sebab saya punya alasan tak stream senang je. Sebab saya tak enjoy main FIFA 22. Kalau saya tak enjoy, saya stream pun tak enjoy. So saya tak nak share orang kata bad vibes, macam mood tak seronok bila saya stream. Kalau saya stream muka monyok, muka tak ikhlas kan, korang pun tak enjoy kan. So saya tak nak kacau mood fan saya. Sebab saya tahu fan saya semua suka main FIFA. So kita tengok macam mana FIFA 23, macam mana environment FIFA 23. Kalau benda tu boleh buat saya rasa excited untuk stream, excited untuk cerita pasal FIFA hari-hari,
Dan korang akan boleh dapat tengok saya stream hari-hari. Dia macam tu lah. Doakan kejayaan saya dengan Akmal di Copenhagen, Denmark ni pada bulan Julai nanti. Korang boleh tengok stream daripada Twitch EA Sports ataupun Twitch FIFA. And then tu lah, saya harap saya boleh kalahkan player-player yang korang support macam Gorilla Tex, Tom. Banyak lagi player macam Nicholas saya rasa qualify kat. So nama-nama besar tu tu target saya untuk kalahkan FIFA ni. And tu lah, biasa setiap tahun Ayu mendunia. Good luck GBX di Copenhagen Buat all the best for the country. Good luck GBX di Copenhagen, Denmark. You are the proud of Malaysia. Stay tuned and bring back the trophy. Good luck GBX Esports di Copenhagen, Denmark. Ayuh mendunia.